Okey, Smart Ramalan DMSPM 2020. Mari kita belajar cara smart, macam mana nak buat persiapan bagi menghadapi peperiksaan. Okey, listen carefully. Dalam peperiksaan SPM, antara kehendak soalan yang paling penting ialah the love. What is the love? KL. K and L is very important. What is K? Kepentingan. What is L? Langkah. Jadi untuk topik-topik seperti sektor pertanian, soalan akan keluar kepentingan sektor pertanian dan langkah-langkah memajukan sektor pertanian. Two things only they will ask. They will never ask you, aku seorang petani. Sorry, that is for UPSR level. Kan? Jadi kepentingan langkah. Jadi apakah, macam mana nak belajar? Kebanyakan belajar dia akan ramal sektor pertanian, dia tulis satu muka surat penuh kepentingan dan langkah, dia hafal, dia siap, dia prepare for exam. But that's not the right way. You want to do ramalan, smart ramalan, you kena ramal beberapa topik bersama-sama. Okey, kita tunjukkan satu contoh lah hari ini. Okey, sektor pertanian. Apakah satu kepentingan? Kepentingan sektor pertanian ialah nombor satu, mewujudkan peluang-peluang pekerjaan. Mewujudkan peluang-peluang pekerjaan untuk masyarakat Malaysia, malah untuk pekerja-pekerja asing yang datang ke negara kita untuk mencari peluang pekerjaan. Satu, mewujudkan peluang pekerjaan. Okey, dua, sektor pertanian ini memajukan ekonomi kita. Generally speaking, memajukan ekonomi negara. Tiga, kamu boleh kata ini meningkatkan pendapatan, dan secara spesifik kamu boleh kata meningkatkan pendapatan ekspor negara. Semua barang ini kita boleh ekspor. Meningkatkan pendapatan ekspor negara. Okey. Sektor pertanian juga meningkatkan taraf hidup rakyat. Rakyat tak perlu hidup dalam keadaan yang sukar. Meningkatkan taraf hidup rakyat Malaysia. Dan isi yang kelima, yang lebih mudah untuk ditulis, ialah sektor pertanian juga, hasil-hasil pertanian yang diekspor ke seluruh dunia ini juga meningkatkan imej negara. Mengharumkan nama negara kita di persada antarabangsa. Okey. Ini semua tengok nombor satu, peluang pekerjaan, kepentingan. Nombor dua, ekonomi in general. Nombor tiga ialah pendapatan ekspor. Nombor tiga ialah taraf hidup. Dan nombor lima ialah imej masyarakat dan negara. Okey, saya berikan 5 isi ini untuk sektor pertanian. Okey, bagaimana soalan kamu pergi exam? Soalan keluar sektor perindustrian. Kepentingan sektor perindustrian. Ataupun soalan keluar kepentingan sektor perikanan. Peternakan. Okeylah, saya letak di sini sebab ini hampir sama dengan bidang pertanian. Pertanian, perikanan, peternakan masuk dalam kementerian yang sama. Dalam konteks Malaysia dan di bawah kementerian yang sama, iaitu Kementerian Pertanian dan Asas Tani. Okey, semua berkaitan dengan pertanian. Ataupun saya nak bawa kamu pada sektor apa lagi? Sektor perindustrian. Perindustrian sudah. Pelancongan. Sektor pelancongan. Pertanian, perindustrian, perikanan, peternakan, pelancongan. Apa bidang lain yang hampir sama? Kepentingannya hampir sama. No, I'm not asking this. I'm asking the bidang. The bidang ataupun sektor lain. Pertanian, very traditionally we are negara pertanian, lepas tu kita move ke negara perindustrian, lepas tu kita jadi destinasi pelancongan yang penting. Okey? Ada berapa topik di sini? 1, 2, 3, 4,
5 topik di sini, okey? Ada 5 topik tapi jawapannya sama saja. That is smart grammar. Okay? You group up the topics together and prepare one shot. In one page you prepare 5-6 topics. Sebab kita tahu kehendak soalan 2 saja. Kepentingan langkah. Biasanya. Okay? Jadi inilah yang saya maksudkan sebagai smart ramalan. Sama juga untuk langkah. Sekarang saya tunjukkan langkah. Ini saya padam. Okay. 5 bidang. Kelima bidang ini penting dari segi mewujudkan peluang pekerjaan, penting dari segi ekonomi, penting dari segi taraf hidup rakyat dan juga image negara. 5 sama, hampir sama. Okey? Kamu juga boleh cari isi yang spesifik macam kepentingan bidang pertanian. Spesifik, something very special. Kamu boleh kata sektor pertanian ini akan meningkatkan kehijauan alam sekitar. Yes or no? Kalau banyak pertanian, you naik kapal terbang yang nampak hijau tak? Negara nampak hijau. Hijau itu sendiri satu tarikan pelancong. Jadi sektor pertanian mungkin ada isi yang spesifik which you can think on exam day. But how you prepare generally. Generally that fits many topics. One shot many topics. Okay, tadi kita buat kepentingan. Sekarang mari kita tengok langkah pula. Saya dah kata banyak kali langkah ini merujuk pada to. Justin, what is SA? Siapa? Mesti buat apa? Itu langkah. Identify the pihak dan nyatakan langkah yang sesuai. Okey, siapa nombor 1? Semua bidang yang kita bincangkan tadi, pertanian, perikanan, penternakan, perindustrian, pelancongan, 5 bidang ni, you tak boleh tulis peranan ibu bapa. Okey, totally out. Peranan ibu bapa tak boleh, peranan sekolah tak boleh. Jadi peranan siapa? Siapa boleh memajukan pertanian? Kerajaan. Jadi tuliskan nombor 1. Siapa nombor 1 ialah kerajaan. Tuliskan. Kerajaan perlu memperbanyak. Kerajaan perlu memperbanyak bantuan untuk memperbanyak bantuan dan subsidi. Kamu boleh kata bantuan dan subsidi untuk bidang-bidang yang saya maksudkan ini. Bantuan dan subsidi. Subsidi is a kind of discount lah. Kalau petani, kerajaan bagi diskaun ketika dia beli baja, dia beli racun serangga. Kita bagi diskaun, kita tolong dia supaya apabila dia dapat hasil, dia dapat bayar kembali ataupun dia dapat keuntungan yang lebih banyak. Okey? Kalau kerajaan tak bantu, petani tidak boleh buat kerja ini. Nanti kita tak akan ada hasil pertanian. Makan pun kita tak boleh dapat. So government must interfere and help. That's the purpose. Okay, nombor 1. Nombor 2. Siapa yang boleh membantu? Contohnya seorang petani, nelayan. Seorang nelayan, dia nak beli boat baru. Boat, let's say 30, 50 or 60,000 the boat. Okay? Who can help him? Along. Kalau pinjam daripada Along, habis dia punya career dia habis. Who can help? Pihak bank can help, right? Banks must have special allocation to help all these people. Okay? Bagi loan, lepas tu ambil lah duit dia, bulan-bulan suruh dia bayar lah. Macam orang beli rumah, macam orang beli kereta, boleh kan? Jadi tuliskan nombor 2 ialah pihak bank. Pihak bank harus menawarkan package pinjaman yang menarik supaya golongan ini yang kebanyakannya masih dalam kalangan masyarakat yang tidak berpendapatan tinggi, mereka boleh meminjam daripada bank, mereka boleh cari duit untuk beli baja, untuk beli boat, untuk import teknologi atau apa saja untuk meningkatkan produktiviti mereka. Jadi pihak bank boleh memainkan peranan. 3. Siapa boleh tolong? Okey, kita fokus bidang pertanian. Siapa lagi boleh tolong selain kerajaan dan pihak bank? Masyarakat. Macam mana masyarakat boleh tolong?
Melibatkan diri. Okey, tuliskan. Masyarakat. Masyarakat terutamanya generasi muda. Okey, masyarakat terutamanya generasi muda harus bergiat aktif dalam bidang-bidang yang kita maksudkan ini, sama ada pertanian, perikanan, pelancongan. Kalau golongan muda tak masuk, bidang itu akan hilang. Kalau grandfather dia buat, father dia buat, anak tak nak buat, habis, hilang. Keseluruhan kemahiran itu akan hilang begitu sahaja. Jadi masyarakat. Tengok, first, siapa? Kerajaan. Second, siapa? Pihak bank. Isi macam pihak bank, I'm sure you've never written in your life. Have you? Not even once, you have never written. So you have to grow up and think how to write perkara-perkara yang jarang kita tulis. Kamu jangan harap soalan akan keluar kebaikan co-curriculum. Okay? No more, not for your level. Okay? You have to upgrade yourself. Masyarakat boleh, terutamanya generasi muda. Empat, siapa boleh memainkan peran? Kerajaan boleh tolong, pihak bank boleh tolong, masyarakat boleh tolong. Satu lagi, siapa yang lahirkan pekerja mahir, expert dalam bidang pertanian keluar dari mana? Universiti Putra Malaysia, Universiti Pertanian dulu. Jadi, itu peranan siapa? Institusi pendidikan, okey, terutamanya institusi pendidikan tinggi, college dan universiti. Tulis institusi pendidikan tinggi. Institusi pendidikan tinggi. Dalam konteks ni kita ada IPTA, Institusi Pengajian Tinggi Awam, dan kita ada IPTS, Institusi Pengajian Tinggi Swasta, yang merupakan colleges. We have hundreds of colleges in Malaysia now. So they must produce people who can help this bidang. Bidang-bidang ni mesti dia boleh tolong. Institusi Pendidikan Tinggi mesti melahirkan graduate in BM adalah graduan yang berkualiti. Graduan yang berkualiti. Okey, saya dapat satu lagi. Siapa? Institusi pendidikan. Institusi pendidikan, terutamanya institusi pendidikan tinggi awam dan swasta. Okey, pihak terakhir. Siapa pihak terakhir? Feeling, irisan. One more pihak yang boleh tolong dalam aspek ini untuk memajukan sektor. Jangan lupa yang kita bincang adalah smart ramalan, not one thing. Smart ramalan ini bukan merujuk pada satu perkara, tapi merujuk pada multiple topics we discuss one shot. Hari ini saya bincang pertanian, penternakan, perikanan, perindustrian, pelancongan. 5 bidang. Don't forget, 5 bidang. Boleh tak pelancongan dimajukan oleh kerajaan? Pihak kan? Kan? You want to bina hotel, siapa kena bagi loan? Kerajaan. Masyarakat? Boleh. Institusi pendidikan tinggi boleh? Boleh. Dia melahirkan tenaga kerja yang mahir, yang berkelulusan tinggi, yang memahami bidang itu secara profesional. Jadi siapa lagi boleh tolong? Satu lagi pihak yang boleh tolong. Satu lagi pihak, jangan lupa kita tulis karangan, selain kerajaan, satu lagi pihak yang terlibat secara aktif dalam bidang-bidang seperti ini ataupun bidang perniagaan ialah pihak swasta. Pihak swasta harus melipat gandakan pelaburan dalam bidang-bidang ini. Okey, dalam bidang-bidang yang saya maksudkan tadi. Boleh jadi pertanian, boleh jadi pelancongan. Pelancongan sekarang dah teruk kerana COVID-19, jadi mesti bangun kembali. Mereka perlukan pertolongan bank dan pihak swasta. If not, they can never bounce back. Okay?
So last kali saya ada pihak swasta. Okey, itulah maksud saya smart ramalan. Karangan keluar kepentingan, langkah, don't forget kepentingan ataupun langkah, dan kita boleh cari idea yang general untuk pelbagai topik. Hafal idea itu, hafal isi, hafal huraian, hafal contoh, hafal peribahasa. Sampai exam kita ubah soal lah. Kita ubah soal berdasarkan kehendak soalan. Okey, boleh faham? Okey, good. Saya pernah baca di Bangladesh, terlupa nama dia. Di Bangladesh ada seorang individu yang mendapat hadiah Nobel kerana dia mencipta satu sistem perbankan yang beroperasi di kawasan-kawasan luar bandar. Small bank, a bank that gives you loan for 50 ringgit. Can find it. Bank dia kecil-kecil saja, size bank dia kecil-kecil. Dia ada di seluruh kawasan negara, kawasan pedalaman. Kalau petani nak beli baja, dia minta RM100, dia bagi RM100. After 2 weeks, you pay back with interest. You are a Grab driver, you don't have money to pour petrol. Okay, morning we give you RM50. You finish your work, you come and pay. Maybe RM50 and RM52 or RM53. This is the kind of bank that will help the poor people. Okay, not the major banks. Major banks, they want to deal with the rich. Okay, we need banks to help petani, nelayan, okay, orang yang buat bisnes secara kecil-kecilan, pusat-pusat pelancongan yang baru bergiat, baru mula bergiat, mereka perlukan banyak bantuan. Okay, dan mereka tidak perlukan berjuta-juta ringgit loan. Pinjaman bukan berjuta-juta ringgit, tapi untuk memulakan perniagaan, pinjaman yang kecil saja. Okay, boleh faham? Alright, jadi jika kamu faham ni, saya boleh rumuskan bahawa kebanyakan topik memang kita boleh buat smart ramalan. Meaning smart ramalan konsepnya mudah saja. Few topics we prepare one shot in one page. Give me a book. Tengok buku dia ni. Buku Justin, dia tulis satu muka surat ni, dia boleh letak semua maklumat tentang 5 bidang yang kita bincangkan tadi. She can go back and add slogan, campaign, peribahasa, simpulan bahasa, nama kementerian, nama-nama khas yang lain, whatever related, everything is one page. Jadi tomorrow exam, I just study this. Whichever topic comes up, I got no problem. Saya bukan ramal soalan, saya ramal jawapan. Siap-siap saya bagi jawapan kepada pelajar. Okay? Jadi siapa nak belajar macam ni secara kreatif? Secara kreatif, don't forget to WhatsApp me. What's my number, Justin? Justin, what's my number? 019 66 26 057. Feli, do you know my number now? Next year you will need my number. Okay, saya tengok sukatan tingkatan 4 tahun ini ya. SPM November 2021 you are going to die away. Terrible syllabus. You better start now. Form 4 better start study now. Semua subjek berubah, sukatannya berubah. Jadi you contact me, we will teach you in creative ways. Short period of time, maximum coverage. Itu konsep saya. Okay? Faham? Sebelum kita tutup sesi ini, bagi satu lagi set soalan yang sama konsepnya dengan smart ramalan. Okay, saya bagi satu, kamu sambung topik lain. Boleh? Co-curriculum. Kepentingan co-curriculum, langkah-langkah menggalakkan pelajar, sama dengan topik apa? Sukan. Co-curriculum, sukan. Same answers. Lagi satu. Co-curriculum, sukan. Badan beruniform. Okey? Kadang-kadang tak keluar perkataan co-curriculum, dia keluar perkataan badan beruniform saja. But the answer is still the same. Lagi apa? Riadah. Kepentingan riadah, kepentingan sukan, kepentingan riadah. Apa bidang apa? And almost same, almost related to the topic of co-curriculum. Apa lagi yang kamu di sekolah terlibat? Saya kata berapa topik tadi? Co-curriculum, sukan, badan beruniform. Ya? What is that? Speak louder.
Beriadah, riadah, sukan, co-curriculum. Kalau kamu tengok kepentingannya sama saja, langkah-langkahnya melibatkan siapa yang sama. Boleh jadi ibu bapa, sekolah, masyarakat, media sosial, kerajaan dan sebagainya. Jadi, okay, we'll try one more topic. One more. Okay, saya bagi gotong royong. Kepentingan gotong royong dengan langkah-langkah menggalakkan amalan gotong royong sama dengan topik apa? Semangat kejiranan. Okey, gotong royong, semangat kejiranan lagi. Amalan rumah terbuka lagi. Perpaduan Perpaduan kaum integrasi nasional. See, at least 4-5 topics. Answer is actually same lah. Kepentingan gotong royong dengan kepentingan amalan rumah terbuka dan perpaduan is same. Okey, langkah-langkah pun akan pasti melibatkan siapa yang same. Gotong royong masyarakat nombor 1. Amalan rumah terbuka masyarakat. Okey, pengguna media sosial, the answer will be almost the same. That is my concept. Okay, so we learn general, number 1. Number 2, multiple topic, we learn one shot. So we can prepare 20 to 30 topics, 20 to 30 pages only. Easier to study. Okay? Faham? Thank you.